Batang Kali. Silakan Batang Kali. Ya, ini penyelaras sebab dalam peraturan dewan kita tak ada pun ketua pembangkang, tak ada. Dalam peraturan dewan kita juga tidak mempunyai jawatan ketua penyelaras. Jadi silakan Batang Kali nak berbahas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya pada hari ini berpeluang mengambil bahagian untuk membahas Belanjawan Selangor 2016. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Puan Speaker yang memberi laluan. Bajet 2016 merupakan bajet kedua yang amat berhormat Bukit Antarabangsa selepas ditabalkan sebagai Menteri Besar Negeri Selangor. Saya melihat yang amat berhormat mempunyai selera yang sangat tinggi dan besar. Seboleh-bolehnya nak memenuhi segala kehendak dan keperluan masyarakat di dalam negeri Selangor. Tetapi malangnya ia disediakan semasa kerajaan berada di dalam keadaan ketidaktentuan. Maksud saya, isi rumah yang dulu sepakat sudah mula bercelaru dan tidak stabil. PKR hendakkan PAS, tapi DAP tak mahukan PAS, memutuskan hubungan. Keadaan ini bagi saya satu nanah yang membengkak dan menunggu pecah. Dan yang membingungkan dan memburukkan lagi keadaan pentadbiran dan pengurusan negeri apabila tiba-tiba, ini secara tiba-tiba ni, secara tiba-tiba turun pitepan halimunan dari langit berupa jentayu yang ditunggang oleh DAP. Puan Speaker, konflik dalaman ini membimbangkan kami. Kami tidak mahu melihat... Batang Kali, saya ingatkan balik kepada perbahasan belanjawan kerana kalau nak bahas tentang konflik, semua parti ada konflik, kita tak akan habis. Kalau adu dari sana nanti bangun bahas mengenai masalah UMNO macam mana? Saya kata terus kepada perbahasan belanjawan. Puan Speaker, minta maaf Puan Speaker, ini mempunyai kepentingan. Kerana kalau kepentingan kita balik siapa? Kepada dasar Batang Kali, perbahasan belanjawan. Batang Kali, perbahasan belanjawan. Ya, betul. Betul. Terus kepada isi. Saya setuju, tetapi saya mengikut apa yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Bukit Antarabangsa. Ekoran daripada situ, saya mempunyai kebimbangan mengenai pentadbiran yang nanti akan menyebabkan belanjawan kita ini terganggu dan memudaratkan orang lain. Ini yang saya nak bentang, saya nak bagi tahu Dewan, perkara ini harus diambil perhatian. Baiklah, saya bagi 15 minit kerana Batang Kali bukan ketua pembangkang, jadi tak ada masa panjang untuk berbahas. Teruskan Batang Kali. Ya, terima kasih. Justru itu, Tuan Speaker, untuk memulihkan keyakinan rakyat, lebih-lebih lagi pelabur dan mengembalikan kemampanan ekonomi seperti negeri-negeri yang ditadbir urus oleh Barisan Nasional, contoh macam Johor, macam Sarawak, macam Sabah. Jadi kita memerlukan, macam yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Bukit Antarabangsa, satu reformasi institusi yang menyuruh dan meyakinkan. Kita tak mahu mendengarlah, kalau boleh kita tak mahu mendengar lagi isakan yang berlarutan di dalam Dewan yang mulia ini. Cukup-cukuplah tu. Kita tak mahu dengar lagi dah isakan di masa-masa yang akan datang. Puan Speaker, saya perhatikan bajet defisit merupakan pilihan favourite Yang Amat Berhormat Bukit Antarabangsa. Saya lihat beliau begitu obses dengan model ini dan kita dapati pada 2015 defisit dia lebih kurang 23% dan tahun ini ataupun untuk tahun depan meningkat kepada 28%. Kononnya belanjawan defisit tahun 2015 telah memberi ataupun menjadi surplus
seperti yang tertera di dalam muka surat 3 teks ucapan bajet Yang Amat Berhormat Bukit Antarabangsa. Yang Amat Berhormat Bukit Antarabangsa, saya sarankan jangan kelirukan rakyat. Cukuplah tu. Kerana cuba kita perhatikan baik-baik lebihan fizikal. Ya, Sri Muda minta mencelah batang kali. Tidak, saya nak baca habis 15 minit je, cukup. Sekarang masing-masing bahas. Baik-baik lebihan fizikal 552.58 juta yang dimaksudkan. Ia merujuk kepada prestasi sebenar selama 9 bulan pertama pada tahun 2015. Akibat kekurangan 38.3% bagi perbelanjaan keseluruhan berbanding unjuran awal. Ini bermakna kalau kita tengok OPEX dia minus lebih kurang 33.6% dan development expenditure lebih kurang minus 43.5%. Sedangkan hasil keseluruhan pula berbanding unjuran awal hanya meningkat 4%. Ini jauh berbeza dibandingkan dengan variance yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan double digit variant. Jadi oleh itu saya merasa bimbang. Saya merasa bimbang dan saya mohon Yang Amat Berhormat Bukit Antarabangsa menerangkan apakah punca sebenar perbelanjaan terlalu jauh lebih rendah daripada unjuran awal? Apakah jaminan bahawa kita akan sentiasa bernasib baik dengan perbelanjaan akhir lebih rendah daripada unjuran awal? Ini juga kita berasa bimbang kerana kebergantungan hasil kerajaan negeri juga kita lihat lebih kurang, kalau kita kira-kira lebih kurang 78% berkaitan dengan hartanah. Jadi apakah strategi untuk kita memperbagaikan hasil andai kata kebergantungan kita ini terjejas? Dan yang kedua, yang berhormat Speaker, bagi saya tiada siapa boleh menjamin bahawa perbelanjaan luar kawal dalam 3 bulan terakhir, iaitu daripada Oktober ke Disember 2015 ini, tidak akan berlaku sekaligus melenyapkan lebihan fizikal tersebut. Oleh itu, apakah rasionalnya belanjawan defisit 630 juta pada tahun ini? Ini ditambah dengan keadaan pertumbuhan negeri Selangor yang diunjurkan sekitar 5% hingga 5.5%. Ini lebih tinggi lagi daripada unjuran yang dibuat oleh Perdana Menteri yang kita sayangi, Datuk Seri Najib Muhammad Tun Abdul Razak. Ya, itu Perdana Menteri Malaysia tu. Kita kena hormat, menteri kita. So bagi saya, kalau ini diambil kira, ya, kalau pertumbuhan KDNK yang begitu besar, kalau ini diambil kira, apakah bagi saya, mungkin pakai ekonomi lain dia punya tafsiran dia. Bagi saya tiada keperluan dasar fizikal menjadi expansionary atau counter cyclical sekiranya tiada unjuran KDNK negatif. Sebab you are very positive, 5 hingga ke 5.5%. Satu lagi saya nak terangkan, kenyataan Yang Amat Berhormat Bukit Antarabangsa mengenai satu kenyataan penyusutan nilai ringgit ketara berbanding US dollar menyesakkan ekonomi Malaysia. Bagi saya ini tidak tepat dan bercanggah dengan realiti. Hakikatnya ekonomi Malaysia tidak terjejak stroke akibat kejatuhan nilai ringgit kerana ini sekincan kena dengar betul-betul ni. Kerana KDNK dianggarkan tumbuh antara 4.5% hingga ke 5.5% bagi tahun 2015 dan 4 hingga 5% bagi tahun 2016. Ini bermakna kita punya KDNK masih lagi di dalam keadaan yang boleh kita menjelah. Saya dah kata tadi, kita ada 10 minit je.
Jadi kita tak boleh celah-celah. Nak celah, bahas ni. Dengar saya punya kan, bahas. Yang berhormat Speaker, saya melihat salah satu beneficiary terbesar. Ini mengenai bajet keseluruhan yang dibentangkan pula. Saya melihat salah satu beneficiary terbesar di dalam bajet kali ini sama ada untuk unjuran perbelanjaan mengurus 2016 dan perbelanjaan pembangunan 2016 ialah bajet untuk pejabat menteri besar. Jadi di sini saya mohon kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar memberikan kami butiran terperinci berkenaan dengan kedua-dua jenis perbelanjaan ini. Puan Speaker, saya nak berpesan sikitlah kepada Yang Amat Berhormat Bukit Antarabangsa. Cukup-cukuplah memomokkan kami dengan inisiatif Aero Angkasa dan Rolls-Royce UMW di Serendah ni. Bagi saya ini cerita lama ni. Ini muzik lama ni. Sejak daripada 2004 dulu kita bercerita pasal ini. Apabila kita membawa masuk atau membeli kapal terbang, kita pun buatlah kerjasama dengan Rolls-Royce. Jadi jangan momokkan kami dengan lagu-lagu lama ni. Tambahan pula benda ni nak dikatakan beroperasi 3 tahun lagi daripada sekarang. Jadi kami entahkan ya entahkan tidak terlaksananya, kami tak tahulah. Tapi dimaklumkan di dalam bajet ini begitu ya. Jadi Yang Amat Berhormat, kerana itu Barangkali benarkan atau tidak? Tak ada bincang masing-masing akan bahas. Bagi ke tak bagi? Tak bagi. Oh, Yang Amat Berhormat Menteri Besar tak bagi duduk. Ya. Yang Amat Berhormat Menteri Besar perincikanlah status inisiatif projek ini, boleh percaya ke ataupun tidak. Jadi perincikanlah kepada kami. Dan satu lagi yang berhormat Speaker ialah mengenai dengan Basmat Selangor. Kami tak iri hati dengan orang bandar. Itu rezeki orang bandar lah. Dia dapat percuma, bas free. Ada 5 bandar besar kononnya di Selangor ni mempunyai keistimewaan ni. Tetapi kami kecewa kenapa hanya golongan urban saja yang mendapat manfaat ini. Apa cerita kami di luar bandar? Di tempat saya di Bukit Beruntung, Bukit Sentosa, Bandar Baru Batangkali, mana sistem pengangkutan awam yang efisien? Mana dia yang bersepadu dan berkapasiti tinggi itu? Batangkali saya bagi masa tambahan. Tak ada. Batangkali dengar dulu. Saya bagi masa tambahan sehingga pukul 12. Benarkan atau tidak? Tadi saya ingatkan tadi sikit saja. Saya nak habis dah. Nak habis dah. Sekarang you bahas nak habis dah. Saya bercakap ini dan masuk dalam saya punya hal dah ni. Bukit Gasing ini tak benarkan. Tolong duduk. Silakan teruskan. Jadi untuk perhatian Yang Amat Berhormat Menteri Besar, masalah pengangkutan di tempat kami terutamanya di luar bandar ni kritikal. Buat saya bukan membawa cerita kosong ataupun cerita yang bukan-bukan, tetapi hakikatnya turunlah, tengoklah kawasan kami di Bukit Sentosa tu, di Bukit Beruntung tu, di Batangkali tu. Dah lama kita bangkitkan perkara ini. Kalau tunggu bas 1, 2, 3 jam tak sampai. Ada basnya limited. Ya, ini perkara betul ni. Perempuan boleh. Kalau ada Batu basnya Tiga minta limited. mencelah. Perempuan Benarkan boleh atau tidak? perempuan? Batangkali, bukankah Batangkali nak Batu tahu Tiga. spek ini di Tidak, bawah Gasing. tidak. Barisan Nasional? Tak ada. Batangkali. Dah nak habis? Saya bagi masa tambahan. Tak nak. Duduk. Batu Tiga. Tak nak tambah-tambah. Bagi Kenapa tak peluang berani? pula pada Kenapa tak kawan-kawan berani saya. ambil masa tambahan? Kawan saya Kenapa dah tak nak bercakap bagi? di depan ni. Macam mana nak Banyak bagi? lagi berita yang kita nak bagi ni. Tak ada. Masa There are tambahan tak certainly nak. more points afterward. Bagilah ruang. So Orang please nak sit bertanya. down. Baiklah, beliau tidak membenarkan. Jadi semua duduk. Biar beliau habiskan teks. Silakan Saya Batangkali. bercakap kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita mengenai perkara sebenar yang berlaku di luar bandar ni mengenai dengan sistem pengangkutan. Jadi tolong duduk.
Barangkali kita nak berkongsi masalah yang sama. Apa salah? Bagi Sekarang orang. bahas, dalam poin bahas you bahaslah. Apa yang you nak cakap kan? Ini masa saya untuk berbahas, bagi saya peluang untuk mengatakan kepada kerajaan negeri bahawa saya ada keperluan. Yang itu bukan perbahasan, itu ucapan ni. Tak bagi kita minta Ini celak. bukan perbahasan. Kalau perbahasan lain, ini kita nak bercakap ni. Nak bercakap. Tolong apa ni? Sisi perbahasan ni soal bercakap macam teks saja berucap. Batangkali ini perbahasan belanjawan Tolong negeri. ambil perhatian kerajaan negeri. Sistem pengangkutan di luar bandar teruk. Kami tunggu bas 2-3 jam baru datang. Bas dia pula sikit. Mencelah. Kalau ada pun basnya gegek. Tahu gegek? Itu ya keadaan persekutuan. Ini kalau dia terus ucapan ini keadaan persekutuan. Itu bukan kerajaan Selangor semata-mata. Ya, betul. Tak ikut undang-undang. Mintalah peraturan. Ikut. Sebagai kerajaan yang memerintah, ada disiplin sikit. Jangan tak ada disiplin. Baiklah, semua tolong Minta duduk. perhatian kita ni dalam apa kita punya peraturan dewan. Mintalah kebenaran. Saya minta kebenaran untuk bercakap. Batangkali Ini masa dah saya tak nak benarkan cakap. sesiapa pun mencela, biar beliau habiskan. Silakan Batangkali. Jadi saya nak bagi tahu, bas saya pun gegek-gegek. Kalau saya naik bas gegek-gegek ni, kalau saya kata panas sampai ke petang, di tengah jalan dia rosak. Ini dah teruk dah keadaan dia. Itu kita minta sangat-sangat Yang Berhormat Menteri Besar, marilah turun ke tempat saya, perhatikan bas-bas ni, ya, tengok macam mana kita boleh bantu urban penduduk-penduduk luar bandar untuk memastikan mereka juga mendapat sistem pengangkutan yang terbaik. Tidak saja di dalam bandar dibagikan berbagai-bagai keistimewaan. Kita tak iri hati nak bagi-bagilah, tetapi berpadananlah. Kami yang lebih teruk, yang dah menanggung lama ni, menderita lama ni, pun perlukan pembelaan di dalam sistem pengangkutan ini. Dan yang akhirnya Tuan Speaker, mengenai dengan memiliki rumah Selangorku ni. Kita faham kerajaan negeri Selangor berusaha keras untuk memastikan rakyat ada tempat tinggal. Tetapi saya sedikit kecewa pada bajet kali ini. Saya tak tahu kenapa, apakah justifikasinya kap pendapatan isi rumah layak memohon ini dinaikkan kepada RM10,000. Kerana saya bimbang, yang berhormat Speaker, saya bimbang bagi mereka yang kap pendapatan individu mereka RM3,000 ke bawah ni, terpaksa bersaing dengan orang yang berpendapatan lebih tinggi. Jadi saya khawatir mereka ini mempunyai peluang yang bertambah nipis. Kerana jangan kita anggap 3,000 ini orang muda yang pergilah ke rumah type C ke type D ke, yang kecil-kecil tu, yang murah-murah tu. Tetapi kita juga mesti ingat bahawasanya yang bergaji RM3,000 ini juga merupakan family besar, ya, yang orang yang baru naik jadi officer, pegawai-pegawai. Jadi mereka ini mempunyai anak yang besar-besar. Tidak mungkin mereka suka ataupun nak kita lihat duduk di rumah sempit, kecil, tetapi mampu untuk dimiliki kononnya. Jadi oleh itu saya mintalah kerajaan negeri supaya melihat kembali justification kenapa perkara ini perlu kita lakukan. Apakah tidak mungkin atau tidak boleh kita mensektorkan semula kelayakan untuk memiliki rumah Selangorku ini mengikut kadar gaji yang terbaik, di samping melihat isi keluarga mereka berapa ramai sebenarnya. Jadi kalau boleh saya nakkan justification kenapa cap ini dinaikkan ke
RM8,000 bagi mereka bersaing dengan yang cap RM8,000 ke bawah. Wallahu alam. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Terima kasih. Sekian.